forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan daripada Ustaz Narai tentang isu gaji ni. Kalau saya baca di TV kat Malaysia kini, ada orang nak jadi lebih baik dari Rasulullah dengan tolak gaji hadi. Saya baca ayat sikit. Walaupun tidak menyebut nama Anwar secara khusus, Presiden PAS itu menghalalkan kereta itu ke atas orang yang cuba menunjukkan kesolehan dengan menolak gaji. Orang pertama kita direct dengar jawapan daripada Ustaz. Akak ini dia akan tak komen macam biasa. Allah memperuntukkan 20% pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah tanpa terima gaji dan sebagainya, itu cerita lain lah. Problem mari di politik, mereka tidak begitu memahami secara mendalam dari segi politiknya misalnya. Dan dengan sebab itu kita lihat pendapat mereka bercanggah dalam satu perkara bercanggah. Umpamanya mereka menganggap bahawa perlembagaan negara kita ni jahiliah, perlembagaan kafir, perlembagaan dibuat oleh orang-orang penjajah. Tetapi di waktu yang sama apabila mereka menang dalam pilihan raya, mereka bersumpah di hadapan di hadapan speaker, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, dengan nama wabillahi wa tallahi, semua bersumpah dengan nama Allah untuk mempertahankan perlembagaan negara. Padahal sebelumnya mereka berkata bahawa ini adalah penjajah. Jadi itu sudah nampak dah. Kita boleh, kalau kita relatekan, hubungkan antara apa yang mereka cakap, terlihat benar-benar bahawa itu satu pertentangan yang menunjukkan bahawa mereka tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah di dalam memahami persoalan-persoalan yang seperti itu. Jadi itu sebagai contoh saja. Banyak pertentangan-pertentangan yang mereka ucapkan dan mereka berhujah dengan agama. Padahal hujah mereka itu adalah tidak betul, tidak tepat. Umpamanya saya mengambil contoh dikatakan bahawa Nabi terima gaji. Nabi terima gaji kerana Allah peruntukkan 20% kepada Rasulullah SAW. Tetapi dalam ayat Al-Quran itu menyebut bahawa yang khumus itu sendiri adalah untuk orang miskin, untuk zil qurba, untuk dan Rasulullah SAW sehingga apabila dapat dia kata perampasan itu, maka dia keluar bagi kepada orang miskin, anak yatim dan sebagainya, sehingga kadang-kadang habis. Balik ke rumah tanya ada makanan tak, isteri dia kata tak ada di buah kurma tu. Itu kan. Jadi bukan makna terima gaji macam kita sekarang. Bila beri kepada itu untuk Rasulullah uruskan demi kepentingan ummah. Jadi pertentangan banyaklah isu-isu politik yang bercanggah antara satu sama lain kerana mereka memberi makna kepada ayat-ayat Quran itu secara tidak berdasarkan kepada tradisi ilmu Islam, tidak berdasarkan kepada pahaman Islam yang tafsiran Islam yang sebetul. Baik, ini satu penjelasan yang tuntas daripada Ustaz Datuk Nakhai. Kalau kita tak percaya, boleh tengok balik footage rakaman-rakaman setiap ahli parlimen tu bila mereka nak angkat sumpah. Wallahi wabillahi wa tallahi, mereka akan taat kepada Yang di-Pertuan Agong, akan taat kepada perlembagaan negara yang mereka kata sekular tu dulu kan, pertahankan perlembagaan kan. Jadi boleh berubah-ubah lah. Kalau dia di Barisan Pembangkang dia kata macam tu, tapi besok bila dia jadi pemimpin dia akan bersumpah dengan mentaati perlembagaan tu. Jadi inilah yang menjadi polemik di dalam masyarakat. Tapi mungkin juga dia kata itu taqiyah, itu kita sampai hati. Itu bukan sampai hati, di luar saja. Mana mereka kalau begitu mereka menggunakan konsep taqiyah yang dibawa oleh orang Syiah. Ini pun satu topik lagi nanti. Ini topik Sunni Syiah ni nanti kita minta YB Amran nanti untuk arrange kan sesi lain. Jadi menarik juga. Baik. Jadi
kadang-kadang orang kata ini mungkin you all hanya bercakap dari sudut teori, jadi hanya sangkaan ataupun hanya andaian-andaian tentang wujudnya ciri-ciri Khawarij di negara kita. Saya pun dah dengar respon ada seorang bekas pemimpin UMNO yang sekarang masuk dalam PAS. Dia marah, dia kata UMNO ni dah pandai mereka-reka, sebenarnya tak ada pun ciri-ciri Khawarij tu dalam parti mereka. Tapi Ustaz Datuk Zakari orang kuat dalam PAS, Ustaz Datuk Seri Ahmad Awang salah seorang tokoh juga orang kuat dalam PAS. Saya nak minta pengalaman Ustaz Datuk Seri Ahmad Awang sendiri semasa berjuang bersama-sama dalam siasah PAS ini. Apakah Datuk Seri nampak ciri-ciri ini memang benar-benar wujud ataupun hanya sangkaan musuh-musuh politik PAS? Ya, sebelum saya jawab tu, saya cuma nak tokok sikit lah. Sila. Apa yang Datuk Khalai sebut ni, supaya kita cukup jelas lah. Maknanya masa zaman Nabi SAW tu dan zaman sahabat, tak adalah kumpulan yang nak parti politik kan. Tapi hakikatnya Khawarij tu lahir macam sebuah parti politik lah. Sebabnya isunya yang menyebabkan lahir ni ialah soal keadilan pemerintahan. Itu politik kan? Mana menyanggah ni pemerintah ni zalim. Itu pokoknya. Soal adalah ni zalim dan adil. Itu di tangan pemerintah. Malah yang saya sebut tadi, hadis yang saya ambil ringkasan tadi pun, yang menggambarkan Rasulullah tu, mereka membantah Rasulullah tu, dikatakan Nabi SAW tak adil. Sebab itu dalam riwayat yang lain dijumpa Nabi, Tuhan kata berlaku adil. Adil dia Rasulullah. Lepas tu yang disuruh dia ittaqullah pula. Pasal Rasulullah masa itu sebagai pemimpin. Rasulullah ialah ketua umat Islam dah satu yang di Madinah ya. Jadi macam ketua negara lah, dibantah dia. Jadi memang dia bunga lahir daripada Khawarij pun dari soal isu politik. Jadi balik kepada yang disebut tadi tu, kenapa yang dah lulus agama tinggi-tinggi ni dia boleh salah memahami Al-Quran atau bukan pada tempatnya, kerana mereka ni tidak faham persoalan politik. Apalagi dalam konteks negara kita, Malaysia ni negara yang berbagai kaum, negara yang ada perlembagaan yang dibuat oleh perkiraan cadangan orang Islam sebelum kita merdeka ni. Jadi mana balik kalau soal politik ni, jadi hari ni kalau kita sebut ciri Khawarij tu, memang dia ada dalam parti politik lah. Dia bukan badan-badan dakwah ke apa tu. Jadi balik kepada pengalaman saya tadi lah ya. Sebab saya ni memang sebagai ahli seumur hidup, tapi saya hanya menjadi berdaftar sebagai ahli hanya pada tahun 1974. Minta maaf, 84. Saya masih dalam kerajaan ya, sebagai seorang pegawai pengarah di JAKI masa tu. Jadi tak boleh aktif lah. Tapi kenapa saya mendaftar tahun 84 tu, kerana cadangan saya nak jadi calon untuk bertanding parlimen di bahagian Serai, kamu saya lah. Tapi tak jadilah. Pasal saya kata kalau saya letak jawatan, siapa nak bayar hutang saya dekat Bank Islam? Itu ceritanya lah, latar belakangnya. Tapi saya memang jadi pendukung parti ni sejak saya dia student, saya pelajar di College Islam Melayu gitu. Punya lama sampai ke Mesir, kemudian balik bekerja. Sebab itu saya saya orang permulaan di JAKIM tu, masa tu dipanggil bahagian agama Jabatan Menteri, tapi orang kenal dengan Pusat Islam saya lah, sebagai pengarah dakwah dekat situ ya. Jadi dari situ kemudian bila saya dah bersara, barulah saya aktif. Jadi bila saya mula masuk sebagai ahli Majlis Syura Ulama, yang Tok Guru Ni Aziz sebagai dia punya pengurusi, dan saya mulai tahun 94 tu, walaupun saya masih lagi sebagai Presiden Persatuan Ulama, tapi saya diminta masuk, saya masuklah. Kemudian dalam Jawatankuasa Pusat mula tahun 70, kalau tak silap 96 saya dilantik daripada 6 orang ahli dilantik ke perlembagaan tu. Kemudian pada tahun 98 saya terpilih untuk dicalonkan. Bermula di situlah sampailah saya naik presiden, sehingga saya menarik diri dari bertanding pada 2009, dan saya menjadi Pusurujaya PAS 9 tahun stres betul-betul di Perak, daripada 2001 sampai 2009. Itu mana lama lah ya. Jadi kesimpulan tadi bila tanya kenapa saya meninggalkan,
Kenapa saya tidak lagi aktif, dan akhirnya terkeluarlah, bukan dikeluarkan, terkeluar. Inilah kerana saya melihat ciri-ciri yang ada dalam Khawarij tadi. Ada pertamanya, makna di situ ada aliran yang keras, aliran yang dikatakan hardline kata orang. Saya ni sebagai pegawai kerajaan, saya fahamlah kedudukan negara kita ni semua kan. Jadi pengalaman saya lain. Sebab itu bila saya masuk pun saya dianggap sebagai apa? Ulama liberal. Dalam Dewan Ulama itu saya ni selalunya tak boleh diterima lah fikiran saya. Bila saya pernah membuat cadangan, memang dibantah keras lah. Antaranya saya dah mencadangkan satu ketika dulu supaya PAS terima orang bukan Islam sebagai ahli biasalah, ahli ni. Saya kena hentam kutuk semua. Tapi peliknya muktamar ke-70 baru ni PAS meluluskan usul untuk menerima orang bukan Islam menjadi ahli pula. Itu dia cerita ya. Terbalik kepada cerita saya tadi ni, maka bila saya kemudian dicalonkan untuk setelah 5 tahun saya tidak, daripada 2009 sampai 2015 tu saya tak aktif, tapi dicalonkan untuk presiden lah, untuk jawatan presiden. Saya fikir-fikir, setelah minta dengan kawan-kawan, akhirnya saya bersetuju lah menerima. Sebaik saya bersetuju menerima pencalonan tu, sah lah ya. Dah ada gambar pun turun daripada markas pusat PAS di jalan Raja Laut tu. Masa tu memang saya teruk kena serang lah. Dia antara berbagai pihak lah, maknanya mula-mula tu pujuk, umpamanya ada orang lah perantaraan yang meminta menelpon isteri saya, merujuk minta pujuklah saya ni supaya tarik balik. Ada 2 orang lah, tapi tak payah sebut lah orang tu, orang yang rapat dengan calon presiden lah, kan. Jadi saya teruskan. Jadi itulah akhirnya bila saya kemudian dah tanding itu, memang kalah pun. Memang kita dah mula-mula dilihat saya ada harapan juga nak menang tu. Sebab ini dibuat kajian oleh kumpulan terkenal lah, Merdeka Center. Merdeka Center tu ada orang datang ke rumah saya dan dia buat kaji. Dia kata tak apa, dia kata Ustaz, kami punya kajian ni nampaknya persaingan hebat jugalah mula-mula tu. Tapi kemudian oleh kerana dia orang berkempen secara yang tak betul lah, pakai cai kata orang tu, perwakilan yang datang tu pun diberi amaran gini-gini semua, sampai masa akhir mengundi tu pun pakai nombor saja. Daripada calon kata ada 60 tu, untuk jadi AJK pusat dia orang senaraikan nombor ini, tanda yang ni je, ikut je, sehingga orang yang tak pernah bertanding pun tiba boleh menang. Jadi yang calon-calon yang lama ni, yang 18 orang tu yang sekarang dah mana tu, semua tersingkir. Saya ni memanglah calon nak lawan presiden kan. Saya ingat saya dapat sampai 300 undi masa tu. Ustaz Hadi lebih kurang 900 lah, kerana yang hadir perwakilan makanya dalam 1,200-300 orang itu. Jadi bermula saya dah melawan, baru kata orang tadi, baru jadi calon saja, makna dah menerima ancaman. Kalau saya sebutkan, saya kata kalau saya report kepada pihak keselamatan kan, memang kenalah dah. Macam nak ugut darah saya ni halal. Kerana memang pimpinan di sebelah di parti ni mengeluarkan, sebaik saja kami ni dianggap terkeluar lah, sebab dalam perlembagaan kalau menyertai ataupun menubuhkan parti lain dengan sedang gugur keahlian lah. Tapi tak adalah surat rasmi sampai hari ini, tak adalah. Tapi dah dianggap macam itulah secara konvensionalnya, mudah masuk buat parti lain, pun tak dah jadi ahli di sini kan. Maka mulai daripada situlah, antaranya saya memang ada pusat dakwah saya di kampung saya di Semanggul. Di Semangat Semanggul saya ada namanya Pusat Balai Kuliah Tasawuf Islam. Tahun 2001 dirasmikan oleh Dr. Harundin. Kuliah pagi setiap hari mingguan ya. Maknanya daripada pagi pukul 9.30 sampai biasanya 12.30. Ramailah yang ikut kuliah ni tiap minggu. Tapi sebaik saja saya bertanding tu, terus diboikot. Sebab
Kalau siapa berani datang, mereka akan dapat amaran. Kamu kalau pergi ke Balai Tasawur Pak Lang, saya dipanggil Pak Lang tu. Kamu nanti mati, nikah, kahwin, jangan harap kami datang. Itu kepada mereka lah. Tapi kepada saya ni dapat urusan. Pak Lang kalau tak balik pangkal jalan, nanti Pak Lang halal darah Pak Lang. Jadi itu mana dianggap kita ni memang boleh dibunuh lah. Kerana kebetulan lepas daripada tak lama lepas muktamar tu, Presiden sendiri mengeluarkan kenyataan tu. Yang keluar daripada jamaah ni, sekiranya mereka tak balik, maka mereka ni darah mereka halal. Sampai saya terfikir masa nak buat report dan kemukakan saman, tapi tak tergamak. Saya tinggalkan itu je lah. Tapi mana saya mengalami selain daripada ni di boykot sehingga tutup lah kuliah tasawuf saya yang biasa hadir 200 orang tu, tak ada siapa berani datang kecuali ada 10-20 orang yang rapat dengan saya, sehingga orang yang membekalkan minuman untuk masa break tengah pukul 10 tu pun tak berani lah sebab kena ugut. Itu contohnya lah. Dan kuliah-kuliah saya di Selangor ni, saya ada banyak kuliah di Selangor, masa tu kurang dalam sebulan rasanya dalam 20 lebih lah kuliah saya di surau masjid. Dan surau-surau masjid ni memang dipegang, dikuasai oleh mereka lah. Dakwah-dakwah ni semua masa tu, sebab dalam kerajaan Pakatan Harapan di Selangor kan, dua penggal dah saya ikut dalam harapan masa tu. Jadi memanglah dia menguasai masa tu. Pihak Majlis Agama pun tak peduli sangat hal politik di dalam masjid ni, makna kerana ialah maknanya tak berapa ni sangat. Jadi ringkasnya, saya diberhentikan kuliah-kuliah ni. Saya sampai saya tulis surat masa tu kepada Azmin sebagai Menteri Besar, dan dia juga sebagai Esko Agama, kata saya, kata-kata siapa saya diberhentikan. Saya dalam kuliah saya baca kitab, saya tak pernah pun sebut bab politik ni. Saya ceramah saya di mana-mana pun saya tidak menyebut ke parti politik parti ni. Itu ceramah saya. Sebab itu saya walaupun di Selangor dulu masa zaman Khair Toyo dia keras kan, tapi banyak juga masjid saya boleh masuk lagi, sebab saya masjid negeri tu pun saya ceramah di masjid Selangor tu yang dipengerusikan masa tu ni lah Tan Sri, masa tu Datuk Sri Mat Taib. Dia bawa saya kuliah situ pasal dia tahu saya ni orang PAS. Maknanya tolerate je tu kan. Tapi bila mereka ni pegang, habis kena cantas semua. Sampai hari ni lah. Hari ni saya ada kuliah di Selangor, hanya ada 3 tempat yang saya boleh kuliah surau lah. Jadi apa yang saya nak katakan tadi, sebaik saya umumkan tanding ni di satu masjid tu di Selangor ni, diumumkan saya diberhentikan kuliah masjid tu pada hari Jumaat sebelum azan tu. Macam pengumuman biasa ni, dalam masjid mengatakan masjid ini telah memberhentikan Ustaz Mat Orang dari memberi kuliah sini kerana dia telah calon dia untuk menentang Tuan Guru Presiden. Betul masjid tu. Sampai macam tu. Mana hebatnya masa tu mereka menguasai masjid ni kan. Jadi kesimpulan yang saya katakan tadi, gejala-gejala pasal dia melihat tadilah keluar jamaah ni, maknanya habislah. Maknanya itulah pahaman dia betul. Dan doktrin ni sampai ke bawah, tak kira ustaz tak ustaz, itu pendirian mereka. Jadi saya merasa betul lah, maknanya lalu saya terfikirlah, dulu saya pun banyak tempat juga kadang tak boleh nak ceramah bila ada bahagian-bahagian UMNO yang kerah tu kan, tapi masih lagi boleh masuk di Shah Alam kan. Tapi bila mereka ni pegang, woi kalau gitu dia orang ni banding dengan UMNO teruk sangatlah kerahnya pula. Makna menentang musuh dia. UMNO menentang musuh hanya kerana politik saja. Mereka ni menentang musuh dia menggunakan agama. Dan inilah yang bahayanya. Makna agama dijadikan alasan hujah politik, kerana seperti kata Datuk Naim tadi, mereka menganggap makna keluar jamaah ni keluar Islam lah. Jatuhlah. Saya menganggap bahawa makna parti ni Islam, parti ni adalah agama. Itu. Tapi pada zaman saya mula-mula masuk tu tak ada macam tu lah. Kerana apa? Maknanya trend macam tu, ataupun kita manhaj pemikiran macam tu hanya datang pada satu orang yang dia mempunyai pendirian pemikiran macam tu. Kemudian cara keras ni
tak ada cara berlembut, tolak ansur. Sebab itulah maka kita melihat kalau masa zaman saya katakan mula-mula dulu pimpinan Dr. Burhanuddin Hilmi, lepas tu Datuk Asri, mereka bercakap pasal Islam sambil Melayu, Islam campur Melayu, ya kan, macam itulah. Tak adalah maknanya, maksudnya sederhana pergerakan tu dan menekankan untuk melaksanakan menunjukkan syiar-syiar Islam negara kita ni sesuai dengan perlembagaan agama Islam. Tapi bila kumpulan yang hardline ni, yang pemikiran keras ni ambil seperti yang tadilah saya kata tadi tu, yang ada pada unsur-unsur khawarij ni, ini semua tak Islam, kita ni saja Islam. Di situlah maka siapa juga yang keluar ni, bukan saya seorang lah, semua yang tinggal tu menerima. Cuma barangkali saya yang paling keras menerimanya sebab yang saya menentang adalah Presiden, yang lain tu semua AJK saja. Di situlah pengalaman saya. Kalau nak cerita banyak lagi lah, maknanya sampai saya kata ada anak saya satu ketika tengah malam datang menangis, bawa telefon suruh saya tarik diri. Allahyarham anak saya nombor 3 tu, dia kata, abah sudahlah abah, tarik diri ni. Anak saya pun dapat dalam handphone tu urutan, engkau cakap pada ayah engkau kalau tak balik kepada jalan, darah dia halal kepada dia. Allahyarham anak saya tu. Begitu alam yang saya alami lah, kan. Dan sekarang ni yang jadi masalah lagi, orang-orang yang pimpinan yang dulu sangat rapat dengan kita pun, kita nak pergi salam dengan dia, kalau boleh dia lari. Malah ada yang saya dah bagi salam 3 kali, dia kata anak tak perlu jawab salam minta. Tu ketua ulama sampai macam tu. Dia dikepilak. Betul sewa dah itu tolak itu tu. Oh, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia anggap kita ni dah macam na'udzubillah lah, dia anggap tak layak dijawab salam dah. Pasal dah 3 kali salam kan. Saya kata 3 kali salam pun takkan tuan guru panggil tuan guru lah. Pasal apa panggil tuan guru tak jawab, anak tak perlu jawab salam minta. Itu disaksikan oleh ramai. Masa tu pilihan raya kecil di Kuala Kangsar masa tu, sebelum yang itu itu di antara contoh. Kita saya baca detail lagi. Walaupun tidak menyebut nama Anwar secara khusus, Presiden PAS itu menyalarkan kenyataannya ke atas orang yang cuba menunjukkan kesalahan dengan menolak gaji. Allah membentukkan 20% kepada Nabi Muhammad. Ada pertukan untuk Nabi dan keluarganya. Gunakannya untuk bantu dan mendahulukan orang lain, orang kawasan pendalaman yang memerlukan bantuan serta orang musafir. Namun ada orang yang nak tunjuk lebih daripada Rasulullah, tak mahu terima gaji. Itu cerita lain lah, katanya di sisi Dewan Pembahasan Dewan Rakyat hari ini. Kita mahu itu menjawab pekerjaan. Apa pada dapat makna? Assalamualaikum.